Tak terasa masa berlalu dengan begitu pantas. Sekarang kita sudah sampai ke pembentangan kelima, iaitu yang terakhir. Tanpa membuang masa, kita persilakan moderator sihat cergas kita, iaitu Cikgu Nia Hui Kiam, untuk memudahcarakan pembentang disegani Cikgu Mamat Noor Lamat dengan kajian tindakan bertajuk Keputusan SPM 2019 Tinjauan Aspek Demografi Pelajar ke Arah Transformasi Sekolah. Majlis mempersilakan. Terima kasih Cikgu Freda selaku pengurusi majlis. Yang saya hormati Encik Loh Liak Ling, SIP Plus PPD Padawan, Cikgu Mamat Noor selaku pembentang slot ini, dan PK-PK dan juga guru-guru yang saya hormati sekalian. Untuk slot ini, sebagai seorang moderator, ingin saya memperkenalkan Cikgu Mamat Noor, iaitu beliau sebagai penolong kanan SMK Batu Kawah dan sekarang memangku jawatan pengetua, dan beliau juga pernah menyandang jawatan PKM, dan ini sangat membantu beliau khasnya dalam membuat sesuatu perancangan dan dasar. Dan kajian ini sebenarnya adalah kerjasama barisan pengurusan, iaitu mantan pengetua Encik Loh Liak Ling, Cikgu Mamat Noor dan saya, dan sebagai satu langkah untuk memberi satu impak kepada semua guru dalam usaha menaikkan prestasi sekolah khasnya dalam akademik. Dan tajuk untuk slot ini adalah Keputusan SPM 2019 Tinjauan Aspek Demografi Pelajar ke Arah Transformasi Sekolah. Dan dalam kajian ini, 3 perkara asas yang kita lihat, iaitu pencapaian pelajar SPM 2019 dalam aspek sijil penuh, GPS dan juga program NIMIS. Dan dalam dapatan kajian ini, perancangan dan strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah sebenarnya berjaya dalam meningkatkan prestasi di peringkat sekolah mengikut peperiksaan ARAS atau peperiksaan PA 1, 2, 3. Cuma pencapaian itu tidak memenuhi kehendak ataupun sasaran yang ditetapkan oleh PPD, JPN dan KPN. Dan sebentar lagi nanti Cikgu Mamat Noor akan menerangkan faktor-faktor, punca-punca dan semua yang berkaitan dengan demokrasi pelajar tersebut. Dengan tidak membuang masa, saya menjemput Cikgu Mamat Noor untuk membentang kajian beliau. Dipersilakan Encik Mamat Noor. Yang berusaha Encik Loh Liak Ling, pegawai SIP Plus PPD Padawan, Encik Nia Hui Kiam, PK Hal Ehwal Murid, Encik Lily Dripin, PK Petang, Encik Abdul Amir, PK Pendidikan Khas, selaku pengurusi kolokium kali ini, serta guru-guru yang saya hormati sekalian. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Nio tadi, kajian yang kita laksanakan ialah berdasarkan keputusan SPM tahun 2019. Jadi, kajian yang kita laksanakan ini berkaitan dengan aspek demografi pelajar dan kaitannya dengan pencapaian SPM tahun yang lepas. Yang telah dinyatakan, kajian adalah kerjasama antara saya
Encik Loh Liat Ling, mantan pengetua, dan juga PK Hem, Sebunyo. Terlihat dahulu abstrak bagi kajian ini. Kajian ini meninjau pencapaian SPM 2019 berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, iaitu ada 3 perkara yang disasarkan, iaitu layak sijil, grade purata sekolah dan juga near miss cemerlang. Dan kita berharap kajian ini akan jadi panduan untuk kita mencapai prestasi yang lebih baik bagi SPM tahun-tahun yang mendatang. Instrumen yang digunakan untuk kajian ini ialah analisis dokumen, iaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum, dikaji serta dianalisis untuk menghasilkan dapatan yang boleh memberi hala tuju kepada pencapaian SPM bagi tahun-tahun yang mendatang. Seramai 361 orang calon SPM 2019 menjadi sampel kepada kajian ini. Okey, sasaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah ialah, saya ulang lagi, layak sijil, grade purata sekolah dan juga near miss cemerlang. Pada peringkat sekolah menengah, prestasi pelajar dan dalam SPM menjadi kayu pengukur kepada kemenjadian dan seterusnya indikator kejayaan sesebuah sekolah sama ada pada peringkat PPD, JPN maupun KPM sendiri. Oleh yang demikian, kemenjadian murid dalam SPM menjadi fokus utama dalam satu kluster, menjadi fokus utama dalam salah satu kluster dialog prestasi pada semua peringkat. Pada peringkat sekolah menengah, prestasi pelajar dalam SPM menjadi kayu pengukur kepada kemenjadian murid dan seterusnya indikator kepada kejayaan sesebuah sekolah. Sama ada pada peringkat PPD, JPM maupun KPM sendiri. Dan perbincangan tentang keputusan SPM semasa dialog prestasi pada peringkat sekolah telah mendorong kajian tinjauan yang dibuat untuk mewujudkan persefahaman dalam kalangan warga sekolah supaya berganding bahu ke arah transformasi sekolah yang lebih dinamik. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pihak sekolah ialah grade purata sekolah. Agenda penting dialog prestasi ialah grade purata sekolah dan juga peratus layak sijil. Sebagaimana kita tahu, peratus layak sijil berdasarkan kelulusan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran sejarah. Bagi grade purata sekolah yang menjadi asas penilaian petunjuk prestasi utama ataupun KPI sekolah menengah kerana menjurus kepada pembangunan murid secara keseluruhan. Manakala layak sijil adalah syarat pensijilan SPM yang menetapkan calon sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran BM Bahasa Melayu dan juga sejarah. Oleh yang demikian, pelbagai program dan intervensi dilaksana oleh pihak sekolah demi meningkatkan prestasi murid-murid kedua-dua mata pelajaran tersebut. Selaras dengan pencalonan SMK Batu Kawah sebagai sekolah TS25 pada tahun ini memang bertepatan dengan peranan yang dimainkan oleh pihak SIP Plus dan juga SIC Plus dari PPD Pedawan melalui bimbingan mereka. Jadi sepanjang tahun ini kita telah didatangi oleh pihak SIP dan juga SIC yang memberi bimbingan untuk meningkatkan peratus layak sijil kita. Okey, pernyataan masalah bagi kajian ini
Yang pertama sekali ialah cara meningkatkan pencapaian keputusan SPM. Yang kedua, peningkatan prestasi SPM yang agak rendah. Usaha bersepadu warga sekolah meningkatkan prestasi SPM serta punca-punca yang dikenal pasti dibincang dan disusuli dengan program-program intervensi yang dilaksanakan oleh guru-guru. Jadi punca-punca masalah prestasi akademik yang rendah dalam kalangan pelajar sekolah ini perlu difahami secara kritis oleh para guru, para pentadbir dan seterusnya oleh pelajar sendiri. Jadi kita harap wujudnya persefahaman yang kukuh antara warga sekolah, khasnya guru-guru dalam usaha meningkatkan prestasi akademik pelajar bagi wujud kesungguhan itu ke arah mengatasi masalah pencapaian SPM yang rendah ini. Jadi usaha gigih yang perlu digembleng oleh setiap guru untuk meningkatkan prestasi pelajar sangat-sangat diperlukan. Tujuan kajian ini ialah membuat tinjauan pencapaian keputusan pelajar dalam SPM 2019 dari aspek demografi pelajar. Dan seterusnya dapatan tinjauan ini dianalisis dan seterusnya dibincang. Dan akhir sekali memberi satu persepsi keseluruhan tentang arah transformasi sekolah terutamanya dalam prestasi SPM. Apakah persoalan kajian ini? Yang pertama, adakah sasaran grade purata sekolah dalam peperiksaan SPM 2019 tercapai? Adakah sasaran peratus layak sijil dalam peperiksaan SPM 2019 tercapai? Adakah grade purata sekolah dan peratus layak sijil dalam peperiksaan SPM 2019 lebih baik pencapaiannya berbanding dengan keputusan peperiksaan sekolah AR1, AR2 dan AR3? Adakah sasaran near miss cemerlang dalam peperiksaan SPM 2019 tercapai? Dan adakah aspek-aspek demografi mempengaruhi pencapaian pelajar dalam SPM 2019? Jadi, semua persoalan ini terjawab dalam kajian ini nanti. Berdasarkan tinjauan literatur, kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, khasnya di bawah Program for International Student Assessment, PISA, telah menunjukkan terdapat pertalian yang rapat dalam peningkatan prestasi sesebuah sekolah dengan amalan yang menjadi budaya kerja di sekolah. Oleh yang demikian, program transformasi daerah diwujudkan untuk mengupayakan PPD supaya dapat memberi bimbingan dan sokongan kepada sekolah-sekolah dalam menangani semua isu dan cabaran. School Improvement Partner plus SIP Partner plus berperanan memberi bimbingan dan sokongan kepada pengetua ke arah peningkatan kualiti kepimpinan dan pengurusan organisasi, manakala pembimbingan guru sekolah School Improvement Specialist Coach plus SISC plus juga berperanan membimbing guru ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan meningkatkan kefahaman dasar kurikulum baharu dan pentafsiran kepada guru. Manakala program dialog prestasi yang menjadi salah satu program utama dalam pelaksanaan program transformasi daerah. Hal ini menjadi forum atau perbincangan berfokus untuk menyemak prestasi dan isu-isu berkaitan berdasarkan data dan fakta dan diakhiri dengan satu set langkah-langkah yang konkret, tindakan susulan atau penyelesaian masalah. Ini sebenarnya
kenapa dialog prestasi dilaksanakan untuk menangani masalah-masalah prestasi pelajar tingkatan 5 dalam SPM. Kaedah metodologi, sampel kajian adalah 361 orang pelajar yang telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2019. Instrumen yang digunakan untuk mengutip data-data kajian adalah analisis dokumen. Antaranya ialah analisis peperiksaan, data dari APDM, terutamanya kehadiran pelajar, sasiah pelajar, disiplin pelajar dan sebagainya. Minit mesyuarat jawatankuasa pengurusan sekolah, kurikulum, peperiksaan, mesyuarat panitia serta minit dialog prestasi dan laporan-laporan program, intervensi serta PLC yang dilaksanakan oleh setiap panitia. Jadi semua dokumen-dokumen ini dianalisis dan kita lihat sejauh mana mempengaruhi keputusan peperiksaan SPM 2019. Dapatan dan perbincangan kajian. Untuk menjawab persoalan pertama tadi, adakah grade purata sekolah dalam peperiksaan SPM 2019 tercapai? Kita lihat carta bar yang disertakan. Carta menunjukkan sasaran sekolah untuk grade purata sekolah SPM 2019 adalah 5.50. Walau bagaimanapun, pencapaian grade purata sekolah dalam SPM adalah 5.62. Dan ini menunjukkan sasaran sekolah untuk grade purata sekolah SPM 2019 tidak tercapai. Okay, persoalan yang kedua, adakah sasaran peratus layak sijil dalam peperiksaan SPM 2019 tercapai? Jadi berdasarkan dapatan, data bar yang kedua menunjukkan sasaran sekolah untuk layak sijil yang sebenar dalam peperiksaan SPM iaitu 72.19%, sedangkan sasaran pencapaian layak sijil peringkat sekolah 2019 ialah 80%. Dan ini bermaksud sasaran tersebut juga tidak tercapai. Malah beza nilai peratus agak tinggi iaitu 7.81%. Soalan yang ketiga, sasaran pencapaian layak sijil dalam peperiksaan sekolah AR1, AR2 dan AR3 meningkat secara konsisten. Adakah peningkatan itu secara konsisten? Okey, berdasarkan dapatan tersebut, terdapat peningkatan peratus pelajar yang layak sijil secara konsisten dari peperiksaan sekolah AR1 dengan 61.11% meningkat sebanyak 2.17%. Mencapai 63.28% pada peperiksaan AR2, seterusnya meningkat 5.97% menjadi 69.25% pada peperiksaan AR3. Jadi, secara langsung terdapat peningkatan dalam prestasi layak sijil di peperiksaan peringkat sekolah. Walau bagaimanapun, peningkatan ini masih belum setara dengan sasaran pihak PPD dan juga JPN dan juga KPN. Adakah sasaran near miss cemerlang dalam peperiksaan SPM 2019 tercapai? Okay, berdasarkan jadual ini, menunjukkan 7 orang pelajar yang disenaraikan dalam program near miss cemerlang. Daripada 7 orang yang disenaraikan, hanya 2 orang calon SPM 2019 yang berjaya memperoleh pencapaian cemerlang, iaitu mendapat grade A+, A dan juga A- dalam semua mata pelajaran diambil dalam peperiksaan SPM 2019. Jadi dapatan ini juga menunjukkan sasaran program near miss kita tidak tercapai. Daripada 7, hanya 2 orang yang cemerlang grade A. Dan seterusnya,
Adakah aspek-aspek demografi mempengaruhi pencapaian pelajar dalam SPM 2019? Okay, untuk aspek demografi ini, perbandingan dibuat dari segi jantina. Dari segi jantina, berdasarkan rajah ataupun jadual, pelajar perempuan lebih ramai yang lulus berbanding dengan pelajar lelaki. Sejumlah 21 orang pelajar perempuan mencapai grade cemerlang berbanding dengan pelajar lelaki hanya terdapat 6 orang yang mendapat grade cemerlang. Tambahan pula, lebih ramai pelajar perempuan iaitu 137 orang lulus dalam peperiksaan SPM 2019 berbanding hanya 96 orang pelajar lelaki yang lulus dalam peperiksaan yang sama. Aspek demografi yang seterusnya ialah lokasi tempat tinggal pelajar. Data ini menunjukkan pencapaian SPM 2019 bagi pelajar yang tinggal di pinggir Bandar Kuching, iaitu 9 orang mendapat grade cemerlang dan 8 orang yang tinggal di luar bandar mampu mencapai grade cemerlang dalam SPM 2019 iaitu 18 orang, beza 9 orang. Dapatan kajian juga menunjukkan jumlah pelajar yang tinggal di lokasi luar bandar lulus dalam peperiksaan SPM 2019 seramai 124 orang. Baliknya, pelajar yang tinggal di pinggir bandar dan lulus SPM ialah 113 orang. Aspek seterusnya, status keluarga. Status keluarga ni merujuk kepada keadaan keluarga yang lengkap, yang ada ibu bapa dan juga pelajar yang dari latar belakang keluarga yang tidak sempurna. Data menunjukkan perbandingan tahap pencapaian SPM 2019 mengikut status keluarga. Jelas sekali kumpulan pelajar yang berasal dari keluarga yang lengkap, ini yang mempunyai ibu, yang mempunyai bapa, mempunyai jumlah yang lebih tinggi mendapat grade cemerlang dan lulus dalam SPM 2019 berbanding dengan pelajar yang berasal dari keluarga yang berstatus tunggal atau berstatus penjaga. Jadi secara tak langsung, perkara ini memberi kesan kepada prestasi pelajar. Okay, seterusnya, aspek demografi yang seterusnya ialah pencapaian calon SPM mengikut pekerjaan ketua keluarga. Okay, data ini menunjukkan perbandingan tahap pencapaian SPM mengikut kategori kerjaya ibu bapa, kategori kaki tangan awam dan kategori swasta serta kategori bekerja sendiri, masing-masing mempunyai jumlah mendapat grade cemerlang yang agak sama iaitu 8 orang bagi kategori kaki tangan awam, 11 orang bagi kategori swasta dan 6 orang bagi kategori bekerja sendiri. Tetapi jumlah pelajar dari keluarga kategori buruh yang mencapai grade cemerlang amat sedikit, iaitu 2 orang sahaja. Okay, dan seterusnya, aspek perbandingan tahap pencapaian calon SPM 2019 mengikut pendapatan ketua keluarga. Okay, data ini menunjukkan perbandingan tahap pencapaian SPM mengikut kategori kerjaya ibu bapa, kategori kaki tangan awam dan kategori swasta serta kategori bekerja sendiri masing-masing mempunyai jumlah grade C cemerlang yang agak sama iaitu 8 bagi orang kategori kaki tangan awam, 11 orang kategori swasta dan 6 orang kategori kerja sendiri. Okey, balik kepada aspek pendapatan ketua keluarga. Pelajar di kelas pertengahan dan ke bawah dan kelas pertengahan ke atas masing-masing mempunyai jumlah pelajar agak seimbang yang mencapai grade cemerlang. Tetapi jumlah pelajar kategori kelas pertengahan ke atas adalah lebih kecil berbanding dengan kelas pertengahan ke bawah. Keadaan ini boleh berlaku disebabkan kemampuan keluarga kelas pertengahan ke atas
mampu memberi suasana pembelajaran yang lebih selesa. Jadi itu aspek demografi yang mempengaruhi pencapaian pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM 2019. Jadi apakah rumusan dia? Rumusan daripada kajian ni kita dapat lihat 3 sasaran yang dirancang, iaitu peratus layak sijil, grade purata sekolah dan juga program Near Miss Cemerlang tidak mencapai sasaran. Dan ini satu yang agak pahit untuk kita telan, tapi terpaksa kita terima dan seterusnya kita perlu fikirkan penyelesaiannya. Kita perlu fikirkan penyelesaian untuk memastikan prestasi SPM SMK Batu Kawah meningkat dari tahun ke tahun. Okey, seterusnya sasaran pencapaian layak sijil dalam peperiksaan sekolah AR1, 2 dan 3. Yang ini ada peningkatan secara konsisten. Rumusan dari aspek demografi, 5 aspek yang kita bincangkan, iaitu jantina, pelajar perempuan mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi di sini sama-sama kita kena fikirkan bagaimana kita boleh bantu pelajar lelaki untuk mencapai prestasi yang lebih baik berbanding dengan pelajar perempuan. Jadi dapatan di sini kita perlu meningkatkan usaha menarik minat pelajar-pelajar lelaki terhadap pengajaran kita dan seterusnya mencapai prestasi yang baik dalam peperiksaan masing-masing. Aspek demografi yang seterusnya, lokasi pertempatan, pelajar yang tinggal di luar bandar mendapat pencapaian lebih baik daripada mereka yang tinggal di pinggir bandar. Status keluarga yang lengkap, iaitu ada ibu, ada bapa, adalah majoriti mendapat pencapaian cemerlang dan baik jika dibandingkan dengan mereka yang berasal dari status keluarga tunggal atau berstatus penjaga. Penjaga di sini maksudnya mungkin ibu, bapa saudara, nenek, datuk dan sebagainya. Manakala status kewangan keluarga menunjukkan keluarga yang mempunyai status kewangan yang stabil, membolehkan pelajar mencapai prestasi yang lebih baik berbanding dengan mereka yang berada dalam golongan berpendapatan rendah. Dan lagi sekali, aspek pekerjaan ketua keluarga yang ini tidak mempengaruhi pencapaian calon-calon SPM 2019. Jadi, berdasarkan pada dapatan kajian ini, kita boleh membuat rumusan. Kita boleh buat rumusan perkara-perkara yang disasarkan memerlukan tindak balas yang lebih jitu daripada semua peringkat di sekolah kita. Dari pihak pengurusan hinggalah ke peringkat guru-guru serta pelajar-pelajar sendiri yang terlibat dalam SPM sepenuhnya. Dan berhubungan dengan itu juga dan sesuai dengan Batu Kawah terpilih sebagai sekolah transformasi sekolah tahun 2025 ataupun TS25 kohort kelima, maka semua pihak perlu menggembleng usaha untuk memastikan kita mencapai prestasi yang lebih baik dalam peperiksaan SPM kita. Jadi untuk mencapai tahap yang baik ini, peringkat SPM, ianya sepatut bermula dari peringkat yang rendah. Bukan di peringkat tingkatan 5 barulah kita nak menyediakan program-program akademik
peningkatan prestasi akademik, melaksanakan intervensi dan sebagainya. Ini dicadangkan agar program peningkatan prestasi pelajar, program intervensi bermula dari tingkatan 1 dan seterusnya di setiap tingkatan mempunyai program-program peningkatan akademik mengikut tingkatan masing-masing. Jadi ini memerlukan kerjasama semua guru, kerjasama semua panitia dan guru-guru untuk memastikan segala program yang dicadang dilaksana dengan berkesan. Memang kita merancang pelbagai program, tapi keberkesanannya yang paling penting. Jadi kita berharap semua guru memainkan peranan penting untuk memastikan pelajar-pelajar berada pada tahap yang sepatutnya untuk mendapat pembelajaran yang terbaik daripada guru-guru. Dengan perkembangan semasa, kita mempunyai alternatif untuk memastikan pelajar-pelajar sentiasa menerima ilmu daripada guru-guru. Jadi kita berharap program yang dilaksanakan di sekolah dengan tujuan mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik dan seterusnya kualiti guru dalam kalangan guru dapat meningkatkan prestasi sekolah kita. Dan kita berharap program TS25 ni dapat membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Jadi kita berharap kumpulan daripada PPD boleh memberi tunjuk ajar bantuan kepada SMK Batu Kawah dan seterusnya melonjakkan prestasi kita dalam SPM tahun-tahun yang mendatang. Jadi itu hasil kajian keputusan SPM 2019 aspek demografi pelajar ke arah transformasi sekolah. Sekian, terima kasih. Kita boleh berbincang di sini untuk penambahbaikan program-program di sekolah. Sebab tahun ni tahun yang sangat mencabar bagi kita. Cikgu Muhammad Noor. Ya, saya Cikgu Clay. Boleh saya tanya? Hanya saya banyak-banyak intervensi yang kita telah buatkan untuk mencapai result keputusan layak sijil. Antara program-program atau intervensi, sebenarnya ada tak kita tahu mana satu program memberi impak yang paling baik setakat sekarang? Okey, terima kasih Cikgu Clay. Berkaitan dengan program intervensi yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, kalau berfokus kepada layak sijil, ini merujuk kepada mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga sejarah. Setakat ini, program-program yang dilaksanakan oleh guru kebanyakannya yang dilaksanakan secara panitia ataupun secara individu guru itu sendiri. Sebenarnya kita mempunyai guru yang berkemahiran mendorong pelajar untuk mengikuti pelajaran mereka dan seterusnya boleh menjawab soalan peringkat SPM sebagaimana yang disasarkan oleh guru subjek tersebut. Di bawah program intervensi, sebenarnya perkara ini bergantung kepada kemahiran individu guru membimbing pelajar mereka dengan teknik-teknik kaedah-kaedah yang tersendiri. Misalnya untuk menjawab soalan karangan. Kita sedar pelajar-pelajar kita, ada setengah-setengah pelajar kita yang tidak mahir menulis karangan dalam jumlah yang sepatutnya, tapi dengan kaedah yang diguna pakai, yang ditunjukkan oleh guru tertentu, maka pelajar dapat menjawab, menulis karangan sehingga mendapat markah yang sepatutnya. Untuk
menjawab soalan Cikgu Clay tadi, apakah kaedah yang yang sesuai, kaedah yang boleh memastikan pelajar kita lulus, sebenarnya itu bergantung kepada kemahiran guru dan kebolehan pelajar. Kebolehan pelajar menerima apa yang disampaikan oleh guru. Semua kaedah yang pakai oleh setiap guru sebenarnya boleh diterima, tapi bergantung kepada penerimaan pelajar, sama ada mereka boleh mengikuti apa yang diajar dan seterusnya mengaplikasikannya dalam peperiksaan SPM. Terima kasih Cikgu Mak Mano. Satu lagi, kan cikgu-cikgu ada cara sendiri kan? So ini adalah amalan baik dalam PDPC. So adakah guru-guru ini berkongsikan amalan terbaik bersama rakan kawannya melalui PLC ataupun apa-apa cara dalam peringkat sekolah ataupun panitia? Terima kasih. Okey, amalan terbaik dalam PDPC memang sentiasa digalakkan setiap guru berkongsi idea, berkongsi maklumat dengan ahli panitia masing-masing. Ini bukan saja untuk subjek layak sijil, BN dan sejarah, tapi termasuk juga subjek-subjek yang lain. Jadi guru-guru yang ada maklumat, ada teknik, ada strategi PDPC yang boleh menarik minat pelajar, boleh meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan, boleh dikongsikan dalam PLC, dalam mesyuarat panitia, perbincangan dan sebagainya. Kita ada banyak medium yang boleh diguna untuk berkongsi. Perkongsian daripada bahan-bahan yang ada melalui internet dan sebagainya boleh disebarkan kepada ahli-ahli panitia semua. Jadi saya percaya guru-guru bersedia untuk berkongsi ilmu masing-masing. Terima kasih Cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu Clay. Dan sidang ini masih terbuka kepada semua guru. Kalau ada soalan boleh tanya secara live ataupun menaik soalan dalam chat group ni. Okey, kalau tak ada, saya ingin membuat rumusan. Daripada pembentangan Encik Muhammad Nur tadi, sebenarnya dapatan kajian tersebut memberi satu panduan kepada guru apabila berhadapan dengan masalah PDP, khasnya berdepan dengan pelajar yang ada masalah ini. Info-info tersebut iaitu aspek demografi yang dibincangkan, yang disampaikan oleh Cikgu Muhammad Nur, sebenarnya membenarkan guru untuk memahami pelajar dengan mendalam lagi. Dan dengan itu guru dapat mencari kaedah dan juga dasar boleh membantu pelajar khasnya dalam bidang akademik, dan selepas itu prestasi akademik pelajar akan meningkat dan akhir sekali prestasi sekolah juga akan meningkat. Itu harapan kita. Dan sebelum saya mundur diri, ingin saya sampaikan satu pantun. Dari sekolah ke kampung Sinar Budi, jarak cakna pelajar yang disayangi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Stay safe. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pembentangan Cikgu Mamano itu tadi. Selesailah sudah 5 pembentangan kajian tindakan kita untuk kolokium kita yang ke-6 ini. Ucapan syabas dan tahniah majlis ucapkan kepada semua pembentang dan moderator kita yang berkaliber. Sebelum kita menutup tirai kolokium SMK Batu Kawah yang ke-6 ini, dengan segala hormatnya,
majlis mempersilakan pengerusi kolokium kita yang ke-6, Encik Abdul Amir bin Abdul Rikah, untuk memberikan ucapan penutupan majlis. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis untuk kedua-dua sidang semalam dan hari ini. Yang dihormati Mr. Loh Liat Ling, Pegawai SIP Plus PPD Padawan, Penolong Kanan 1, Encik Muhammad Nur bin Lamat, Penolong Kanan HEM, Encik Nio Hui Kiam, Penolong Kanan Koko, Encik Eric Bantin, Penolong Kanan Petang, Encik Lily, dan Penolong Kanan Tingkatan 6, Puan Patricia Judis, serta guru-guru sekalian. Baik, pertama sekali kita merapatkan syukur kerana sudah pun selesai pembentangan dan penerbitan buku kolokium ke-6. Selaku pengerusi kolokium ke-6 ini, saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kolokium ke-6 ini. Sebenarnya usaha yang kita lakukan dalam kajian tindakan dan juga penerbitan buku ini adalah satu usaha yang berterusan dari tahun ke tahun, dan ini adalah tidak lain adalah untuk memartabatkan pendidikan khasnya di SMK Batu Kawah. Jadi usaha cikgu, usaha guru-guru yang membuat kajian tindakan adalah tidak sia-sia, dan saya mengharapkan bahan-bahan ini digunakan oleh guru-guru untuk menambah baik pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Saya percaya bahawa ramai lagi guru-guru yang berkemahiran dan mempunyai potensi untuk membuat kajian tindakan, dan kita mengharapkan selepas ini akan muncul lebih ramai nama-nama baru yang akan membuat pembentangan dan kajian tindakan. Baik, satu usaha yang mungkin boleh kita cadangkan untuk tahun-tahun yang seterusnya adalah kenapa tidak kita memperluaskan kolokium ini ke peringkat yang lebih tinggi. Maksud saya mungkin kita boleh gunakan kolokium ini ke peringkat padawan, kita usulkan, dan kita menjadi host, kita menjadi penganjur. Mungkin ada ramai di kalangan guru-guru di sekolah-sekolah lain yang mempunyai kajian tindakan yang boleh di-share ataupun dikongsi bersama dengan kita selaku penganjur. Kita cuba usulkan kepada PPD Padawan, mungkin Encik Loh boleh tolong bantu kita untuk kita usulkan perkara ini, untuk kita jadikan ianya satu trend di Padawan yang dimulakan oleh SMK Batu Kawah. Okay, why not? Sebab kita sudah mulakan, kita gabung jalin dengan sekolah-sekolah lain. Okay, itu cadangan saya yang tak seberapa inilah. Okay. Jadi saya tak mau berceloteh panjang kerana mungkin semuanya sudah kelaparan, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua, dan walaupun kita menghadapi kekangan dari segi penutupan sekolah, NCO dan sebagainya, namun tiada halangan untuk kita meneruskan kolokium ini. Dan saya mengucapkan syabas kepada semua AJK yang bertukar rumus, berbincang dari hari ke hari dalam grup dan sebagainya untuk kita jalankan juga kolokium ke-6 ini. Jadi syabas kepada semua. Okey, itu sahaja ucapan saya sebagai penutupan, dan saya mengharapkan supaya kolokium ini diteruskan untuk tahun hadapan dengan lebih jayanya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas serta terima kasih kepada Tuan Pengerusi Cikgu Amir. Dengan itu, maka berakhirlah kolokium kita yang ke-6 ini, pada tahun ini 2020. Sebelum itu, majlis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Encik Loh Liat Ling
SIP Plus PPD Pedawan kerana sudi bersama-sama kami dalam 2 hari ini. Terima kasih Tuan. Salam Malaysia prihatin, yang baik datangnya daripada Tuhan, yang tak elok datangnya dari kelemahan saya sendiri. Jika ada kesilapan, 10 jari saya susun, maaf dipinta. Itu saja. Terima kasih.